Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan kepentingan mengamalkan piawaian tertinggi dalam keselamatan, prestasi dan accountability pada kesemua syarikat-syarikat Brunei Shell Joint Ventures BSJV dan Brunei Gas Carriers BGC. Baginda menyeru pelaksanaan yang lebih baik budaya keselamatan psikologi dan kewaspadaan berterusan demi ketahanan dan impak jangka panjang. Baginda juga mengiktiraf kemajuan dalam kecekapan kos dan menggalakkan tumpuan berterusan terhadap disiplin kos, pembangunan, kepimpinan dan kesedaran risiko. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah semasa berkenan mempengerusikan mesyuarat Lembaga Pengarah Brunei Shell Petroleum Sdn Berhad BSP ke-415 dan mesyuarat Lembaga Pengarah Brunei Shell Marketing Sdn Berhad BSM ke-193 bagi suku kedua tahun 2025. Mesyuarat berlangsung di Jabatan Perdana Menteri. Keberangkatan tiba baginda dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, dan Datuk Seri Paduka Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Timbalan Menteri Tenaga di Jabatan Perdana Menteri selaku ahli-ahli Lembaga Pengarah BSP dan BSM. Mesyuarat tersebut dimulakan dengan bacaan doa. Mesyuarat membincangkan isu-isu penting seperti prestasi operasi, keselamatan, kewangan dan pembangunan tenaga manusia bagi BSP dan BSM. Mesyuarat tersebut menandakan berakhirnya sesi mesyuarat-mesyuarat Lembaga Pengarah-Pengarah Syarikat-Syarikat Brunei Shell Joint Venture bagi suku kedua 2025. Juga hadir pihak-pihak berkepentingan termasuk shareholder directors yang mewakili Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Shell PLC serta ahli-ahli kepimpinan daripada BSP dan BSM. Sempena sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-20, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan mengadakan majlis membaca surah Yasin dan tahlil bagi almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Acara diadakan di Kubah Makam Diraja. Hari Belia Kebangsaan disambut setiap 1 Ogos sebagai pengiktirafan terhadap pergerakan belia di negara ini. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awan Nazmi bin Haji Awan Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Juga hadir Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Pelbagai bentuk persembahan terus menyemarakan pentas perayaan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-79. Di kawasan letak kereta berhadapan Muzium Alat Kebesaran Diraja, diadakan penterama oleh Jabatan Penerangan Jabatan Perdana Menteri melalui Unit Kenegaraan, Seksyen Komunikasi Strategik, Bahagian Penerbitan dan Komunikasi Strategik.
Hadir Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri Urus Tadbir Perkhidmatan Awam di Jabatan Perdana Menteri dan Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, Pemangku Pegawai Daerah Brunei dan Muara. Di pentas perayaan kawasan Tamu Tudong Saji Kuala Belait diadakan Battle of the Band anjuran Majlis Perundingan Mukim Kuala Belait. 5 kumpulan dari keempat daerah bertanding di saringan pertama. Sementara pentas perayaan di kawasan Lapang berhadapan Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah pula dimeriahkan dengan persembahan irama gambus warisan 7 RKN. Acara dianjurkan oleh kumpulan gambus warisan 7 rumpun keluarga Nayan dari Kampung Lamunin Tutong. Hadir Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, Pemangku Pegawai Daerah Tutong. Suasana pentas perayaan Dermaga Pekan Bangar disemarakan lagi dengan pesta malam irama anjuran kumpulan Reality Band. Acara yang disemarakan dengan pelbagai genre muzik termasuk rentak perlahan, rancak, pop, dangdut serta lagu-lagu nostalgia dari era 90-an hingga 2000. Bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-79, kami bawakan sembah ucapan selamat Hari Keputeraan ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Kami dari Simsilan Jabatan Belia dan Sukan Tutong menyampaikan sembah ucapan selamat ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-79. Semoga dikurniakan keafiatan dan kesejahteraan. Dirgahayu ke bawah Duli Tuan Patik. Kami dari Fujin Kendo mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang ke-79 tahun. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik. Kami dari Hapkido Brunei Darussalam ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan yang ke-79. Semoga ke bawah Duli Yang Maha Mulia diberikan kesihatan dan kesejahteraan. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik. Kami dari Hybrid Martial Arts Academy ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan yang ke-79. Semoga ke bawah Duli Yang Maha Mulia diberikan keafiatan dan kesejahteraan serta sentiasa di bawah lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik. Jabatan Perdana Menteri dan pihak berkuasa maritim dan pelabuhan Brunei Darussalam MPABD menandatangani memorandum persefahaman MOU. Majlis berlangsung di bangunan MPABD Kuala Belait. Hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Timbalan Menteri Sekuriti dan Undang-Undang di Jabatan Perdana Menteri selaku Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Keselamatan Negara. Menandatangani MOU tersebut, Awang Zulhusam bin Haji Abdul Samad, Pemangku Setiausaha Tetap, Sekuriti dan Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri dan Kapten Bersara Zulhusam bin Haji Abdul Rahman, Ketua Eksekutif MPABD. MOU tersebut antara lain bertujuan mengukuhkan lagi kerjasama dalam bidang berkaitan sekuriti maritim dan kepentingan keselamatan negara melalui pendekatan Whole of Government. Juga diadakan lawatan ke National Coastal Surveillance System di Kampung Sungai Traban, Kuala Belait. Syarikat Print Plus Sendirian Berhad dengan kerjasama Darussalam Assets Sendirian Berhad menyerahkan cek sumbangan hasil dari kutipan kempen amal Hari Raya kepada Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajah Mariam. Majlis berlangsung di pusat berkenaan di Bangkurong.
Sumbangan berjumlah RM3,134 diserahkan oleh Datuk Seri Paduka Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi dan Ketua Pegawai Eksekutif Darussalam Asset Sendirian Berhad kepada Pengeran Datin Hajah Noraini, binti Pengeran Dipa Negara Laila Diraja, Pengeran Haji Momin, Ahli Lembaga Eksekutif Pusat Ehsan. Institut Sains Kesihatan Pengeran Anak Puteri Rashidah Sadatul Bolkiah Universiti Brunei Darussalam UBD merasmikan program sekolah perubatan musim panas antarabangsa ke-15. Program pertukaran pelajar yang diadakan dengan kerjasama Universiti Kagawa Jepun memberi peluang kepada 6 pelajar dari Fakulti Perubatan Universiti berkenaan untuk merasai sendiri kehidupan sebagai pelajar di UBD serta mempelajari budaya dan tradisi negara sambil mengukuhkan persahabatan antarabangsa dan meningkatkan kemahiran klinikal serta komunikasi. Perasmiannya disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Yutaka Kikuta, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Jepun ke negara ini. Bagi memupuk sikap sentiasa bersedia dalam menghadapi risiko bahaya dan pencegahan kebakaran atau sebarang kecemasan, program Lifesaver 995 Akar Umbi Daerah Temburong berlangsung di Balai Bomba Rotai Cawangan Operasi G, Bomba dan Penyelamat Daerah Temburong. Majlis diselajurkan dengan penyerahan beberapa alat hos yang disempurnakan oleh Awang Azmi bin Haji Hafneh, pemangku pengarah bomba dan penyelamat. 14 orang menyertai program, antaranya penghulu mukim dan ketua kampung. Program anjuran Lifesaver 995 diisikan dengan demonstrasi dan latihan praktikal tata cara memadam kebakaran. Amat program ini diterapkan adalah bertujuan untuk meningkatkan kesedaran bahaya kebakaran dan memupuk rasa tanggungjawab tentang aspek keselamatan kebakaran. Kami kampung dapat memperhatikan nanti jika berlakunya kebakaran di kampung-kampung kami. Kadar pengangguran di negara Brunei Darussalam menurun dari 5.1% pada tahun 2023 kepada 4.7% pada tahun 2024. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES memaklumkan dalam laporan akhir kajian tenaga kerja KTK 2024. Majoriti penduduk yang menganggur berumur 18 tahun dan ke atas mempunyai pendidikan menengah dan ke bawah, iaitu 54.1% dari jumlah penduduk yang menganggur. Penduduk berumur 25 hingga 64 tahun merangkumi 59.6% dari jumlah penduduk yang menganggur. Bilangan penduduk bekerja di negara ini mencatatkan peningkatan kepada 222,300 orang pada tahun 2024 berbanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan pekerjaan di dalam sektor swasta didorong terutamanya oleh perkhidmatan dan jualan dan perkhidmatan makanan. Laporan akhir KTK 2024 boleh diperoleh di laman sesawang JPES. 3 premis perniagaan didapati melanggar Akta Kawalan Harga Penggal 142 semasa operasi sepadu yang dijalankan oleh Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES dan Unit Sukatan dan Timbangan SDT Kementerian Kewangan dan Ekonomi di daerah Tutong baru-baru ini. JPES telah mengeluarkan 2 notis amaran kepada 2 syarikat masing-masing atas kesalahan tidak mempamerkan tanda harga bagi beberapa barangan yang dijual di dalam premis perniagaan. Manakala satu kompaun berjumlah RM500 kepada syarikat perusahaan cap udang kerana tidak patuh terhadap Akta Kawalan Harga Penggal 142, iaitu menjual melebihi harga maksimum yang ditetapkan bagi beberapa produk susu tepung formula anak damit.
Dua operasi panyap dilaksanakan oleh Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan melalui bahagian penguatkuasa undang-undang yang menyasarkan dua lokasi berasingan di daerah Brunei dan Muara. Semasa kedua-dua operasi tersebut, 5 orang ditahan atas kesalahan di bawah Akta Imigresen Penggal 17. 4 orang warga negara asing ditahan dan dibawa ke bahagian penguatkuasa undang-undang bagi siasatan lanjut setelah gagal untuk mengemukakan dokumen yang sah. Kesalahan didapati semasa operasi panyap di sebuah rumah di Mukim Serasa. Semasa operasi tersebut, seorang daripadanya dipercayai melakukan kesalahan bersubahat melakukan kesalahan imigresen, manakala 3 yang lain melakukan kesalahan bekerja bukan dengan majikan asal. Dalam operasi berasingan di Kompleks Perniagaan di Mukim Gadong A, seorang warga negara asing ditahan dan dibawa ke bahagian penguatkuasa undang-undang atas kesalahan melakukan kegiatan meminta sedekah. Sementara itu, seorang lelaki warga negara Malaysia dijatuhi hukuman penjara selama 4 bulan dan 3 kali sebatan setelah mengaku bersalah masuk dan tinggal di negara ini tanpa memiliki pas imigresen yang sah dan gagal untuk menyerahkan pasport kepada pegawai imigresen yang bertugas semasa hendak masuk ke negara ini. Ngu Chun Chin telah menjalani hukuman tersebut yang berkuat kuasa pada 17 Julai lalu. Bahagian Perlesinan dan Penguatkuasaan Jabatan Daerah Brunei dan Muara melaksanakan operasi bersih sepadu dengan kerjasama Agensi Penguatkuasaan Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan, Jabatan Kastam Eksais Diraja dan Jabatan Daerah Tutong. Operasi menyasarkan sebuah rumah pekerja asing di Kampung Sungai Orok, Salam Bigar. Hasil pemeriksaan mendapati beberapa kesalahan di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian Penggal 30. 5 individu warga negara Indonesia dikenakan kompon RM300 setiap seorang, manakala syarikat pembangunan Syambas dikenakan kompon RM2,000. Individu dan syarikat tersebut diarah untuk menjelaskan denda dalam masa 7 hari. Jika gagal, kes akan dibawa ke mahkamah.